يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, adalah kita berdiam diri. Jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wa imamu yakhutub faqad la'aw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib ingin mengingatkan diri khatib dan juga sidang Jumaat, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Mudah-mudahan kita semua beroleh kemenangan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Mimbar menyeru agar sama-samalah kita memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan ibadah kita. Justru berbekallah kita dengan sebaik-baik bekalan, iaitu takwa, sebagai bekalan untuk dibawa ke alam sana. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa kita digolongkan dalam kalangan hamba-Nya yang memperoleh keredaan di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya agama Islam menyeru umatnya agar sentiasa mempertingkatkan usaha dalam melaksanakan ibadah dan amal kebajikan. Di samping itu, agama kita menyeru umatnya untuk mencari kenikmatan dunia dengan cara yang baik dan menepati syariat, seperti mencari rezeki dengan berbagai-bagai usaha bagi memenuhi tuntutan hidup seharian, seperti keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lain, sama ada untuk diri sendiri maupun untuk orang yang berada di bawah tanggungan kita, supaya ia sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang halal, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yakni halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang muslim, terutamanya para suami yang berperanan sebagai ketua keluarga, kita hendaklah memastikan bahawa rezeki yang diperoleh itu benar-benar halal dan dengan cara yang baik, yaitu berlandaskan hukum-hukum syarak, mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Jauhilah perbuatan menipu, berlaku zalim, menindas, merampas, berlaku jenayah, riba, rasuah dan unsur-unsur dosa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita melalui sabdanya, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halali aminal haram. Rawahul Bukhari, yang bermaksud akan ada satu zaman pada umat manusia yang seseorang itu tidak lagi memperdulikan apa yang diambilnya, yakni rezeki yang diterima olehnya, apakah ia daripada sumber yang halal ataupun haram. Ingatlah, setiap rezeki yang kita perolehi
daripada jalan yang salah atau syubhah, iaitu yang diragui sumber kehalalannya, boleh memberi kesan yang tidak baik sama ada kepada diri kita sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara kita. Saudaraku sidang jemaat dan dirahmati Allah sekalian, ajaran Islam yang menitik beratkan persoalan makanan yang halal dan bersih kepada umatnya, sesuatu makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh seseorang akan membawa kepada kesan yang mendalam kepada tingkah laku, budi pekerti, kejernihan hati nurani dan penerimaan doa yang dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala mungkin menyebabkan tidak dimakbulkan. Panduan pemakanan di dalam Islam adalah berlandaskan konsep memberi kemudahan, menjaga nyawa, menjamin kesihatan tubuh badan dan akal. Oleh kerana itu, setiap makanan dan minuman yang memberi manfaat kepada tubuh badan dan akal fikiran adalah dibenarkan oleh syarak, manakala yang haram dan yang mudaratkan fikiran serta badan adalah diharamkan dan ditegah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surah An-Nahl. Shadaqallahul azim. Maksudnya, oleh itu makanlah dari apa yang dikurniakan Allah kepadamu dari yang halal yang baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu menyembahnya. Namun ada terdapat sebahagian besar daripada kita hanya memahami makanan halal dan haram. Memahami makanan halal adalah makanan yang bersumber daripada binatang yang halal, disembelih dan tidak mengandungi bahan-bahan yang haram semata-mata. Ini adalah satu pemahaman yang salah dan silap. Maka pada hari ini kita lihat orang Islam kelihatan menjual makanan yang halal, tetapi premis atau kedai dalam keadaan yang kotor, pinggan mangkuk yang kurang bersih, tempat memproses makanan yang memualkan, dan stor penyimpanan yang menjijikkan. Kadang-kala kita diperlihatkan dengan penjual dan pekerja yang tidak menjaga kebersihan diri mereka. Nah, inilah yang bercanggah dengan ajaran Islam dan prinsip halalan thayyibah. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kita juga sering mendengar pelbagai isu orang ramai dan pelajar sekolah yang mengalami keracunan makanan, sama ada berlaku di kantin sekolah atau pada majlis kenduri kahwin dan keramaian. Keadaan ini berpunca daripada sikap penjual atau pengguna itu sendiri yang mengabaikan aspek kebersihan dan keselamatan makanan. Berdasarkan kepada beberapa penemuan, mereka ini menggunakan bahan mentah yang tercemar, menyediakan makanan dengan cara yang tidak betul dan terdedah terlalu lama, serta disimpan di tempat yang salah. Akibat daripada perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini, maka kesannya menyebabkan pelbagai perkara yang berlaku berpunca dari makanan yang tidak selamat dan tidak bersih, seperti berlakunya sakit perut, muntah, cirit-birit, demam, dan yang paling mendukacitakan, menyebabkan keracunan yang mengakibatkan kematian. Justru semua makanan dan barangan tidak boleh semua barangan tidak boleh diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan ungkapan lain untuk menunjukkan makanan atau barangan itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam, kecuali diperakukan sebagai halal oleh pihak yang berwibawa, yaitu JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri. Oleh itu, dalam mengharungi perkembangan semasa di alam atau di era globalisasi dunia pada hari ini, negara kita telah memberi tumpuan yang bersungguh-sungguh untuk menjana kepentingan industri halal
yang tidak lagi tertumpu kepada sektor makanan dan minuman sahaja, tetapi juga sektor lain seperti kosmetik, penjagaan diri, ubat-ubatan dan lain-lain. Dalam hal ini, perkara yang halal lagi baik hendaklah menjadi keutamaan kita, manakala yang haram dan tidak baik semestinya dihindari. Kita juga dituntut agar menjauhi barangan-barangan syubhah yang samar, yang mengelirukan dan tidak jelas hukumnya. Kita sepatutnya berwaspada supaya tidak mengambil atau mencubanya, melainkan setelah dipastikan kehalalannya dan kebaikannya. Ini kerana pengambilan makanan dan minuman yang syubhah boleh mengheret kepada penggunaan barangan yang haram serta tidak disangka-sangka. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud mencari yang halal adalah satu kewajiban ke atas setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Muslimin sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menegaskan bahawa pilihlah yang halal dalam segenap urusan kehidupan kita sebagai seorang muslim sejati. Antaranya yang pertama, sebagai pengguna muslim, pastikan setiap makanan dan barangan gunaan tersebut mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh badan-badan yang berautoriti, seperti logo halal yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang kedua, para usahawan muslim hendaklah mempunyai sistem rangkaian kerja muslim, bermula daripada penyediaan bahan mentah, pemprosesan, penyimpanan, pembungkusan, pengandalian dan pengangkutan bagi produk yang ingin dihasilkan, sama ada makanan, minuman dan barangan gunaan Islam. Kita perlu berwaspada dan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan tentang amalan kebersihan dan keselamatan makanan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita hendaklah memastikan setiap rezeki dan makanan adalah bebas daripada unsur syubhah yang samar. Perlu diingat bahawa seseorang yang mengamalkan gaya hidup dengan mengambil berat aspek rezeki dan pengambilan makanan yang halal lagi baik, serta menggunakan barangan dan peralatan yang bebas dari unsur najis adalah di antara tanda-tanda orang yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sadaqallahul azim. Suratul Isra yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di daratan dan di lautan, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإني أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلشة وولي عهده دولي yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlisyah ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خرزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.